Iman yang Allah Ta'ala timpakan, semakin diuji, semakin bertambah iman. Ini orang yang disayang oleh Allah. Maka apa yang berlaku pada kita hari ini, orang yang kuat imannya pada Allah, Allah akan uji dengan sedahsyat-dahsyatnya, nak cek imannya. Kita melihat ujian yang Allah Ta'ala hadapkan hari ini cukup banyak. Di antaranya Allah bila nak uji, boleh jadi Allah datangkan pelbagai bala. Allah beri tsunami, Allah boleh bagi banjir yang besar yang berlaku sebagaimana berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Jadi banjir yang besar berlaku di negara-negara ataupun negeri-negeri batas itu. Kerana belakang suruh Alhamdulillah dipaham juga. Ya. Bila Allah Ta'ala hadapkan ujian ini, kita boleh fikir dua perkara. Yang pertama, Allah nak uji orang beriman. Yang kedua, Allah nak beri kepada golongan yang jahat dan kufur pada Allah. Ya. Maka itulah ujian keimanan cukup hebat. Boleh jadi negeri Kelantan ditenggelam hampir 95% dimusnahkan oleh banjir besar. Maka di sana boleh jadi orang Islam di Kelantan ini kuat imannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalangan mereka ada yang tak kuat imannya pada Allah. Bila Allah datangkan banjir, sebagaimana Allah datangkan tsunami di Aceh, dalam kalangan mereka ada yang salah kata diri. Maka Allah Ta'ala tahu bila uji ni rupa-rupanya murid tak beriman pun. Baru Allah uji sikit, maka dia marah pada Allah, salah kata diri. Bukan ada satu ketika waktu mana di Aceh berlaku tsunami besar pada tahun 2004. Ya. Dalam kalangan mereka yang beriman tetap beriman, akan semakin bertambah imannya pada Allah. Dalam kalangan mereka juga ada yang boleh diuji oleh Allah Ta'ala dengan tsunami besar. Maka dalam kalangan mereka ada yang keluar Islam murtad, kafir. Ya, kafir sebab apa? Sebab waktu itu masih disusah berlaku kristianisasi. Ya, di Aceh. Mari pada ini beri bantuan juga kepada golongan Islam yang terkena musibah tsunami. Maka dia tengok pada ini bagus untuk tolong, beri tempat tinggal, beri makan minum, beri duit poket belanja. Maka dia nampak pada ini baik, dia ikut pada penduduk Kristian, dia jadi murtad, jadi kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bila ujian ini Allah Ta'ala hadapkan pada dia, makin kufur daripada Allah. Ya. Kita tengok di Kelantan ini bagaimana Allah uji. Allah uji dia supaya tengok bagaimana iman kamu pada Allah. Dalam kalangan mereka ada yang beriman tu, syukur pada Allah, maka bertambah imannya pada Allah. Dalam Kelantan kita makruf bumi yang salat dengan para ulama. Ya. Namun ada juga sebahagian dalam kalangan mereka yang makin Allah uji makin lupa pada Allah. Ya. Ditempatkan sebahagian masing-masing tuan sekalian, ditempatkan di masjid-masjid yang bertanah tinggi. Gambar masa pagi duduk di masjid. Tiba-tiba bila semayang, bila orang azan di masjid, masa-masa banjir ni bukan nak tunggu semayang sekali, tak, dia bersembang di luar masjid. Sembang. Orang tetap di masjid tu nak suruh mengingat pada Allah bahawa ujian banjir ni ujian daripada Allah. Banyak kalah bertaubat pada Allah Ta'ala, kembali pada Allah Subhanahu silap. Dah bila orang azan, orang semayang, orang mengajar, pakai tak semayang lagi, duduk cara ke benda masing-masing sepanjang di pusat penempatan sebagai sebahagian tempat di Kelantan. Allahu Akbar. Itu juga yang berlaku di Pahang betul-betul. Itu juga dalam kalangan mereka dia tak semayang. Allahu Akbar. Maka ujian yang Allah Ta'ala hadapkan ini tuan-tuan sekalian, nak uji kita. Bagi siapa yang sabar dengan ujian ini, Allah Ta'ala beri syurga pada dia. Betul. Sebab apa? Bila orang berlaku mangsa banjir tuan-tuan sekalian, bila banjir besar berlaku, dalam kalangan mereka ada yang lapar. Sebab apa? Terputus bekalan makanan. Ada yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ketakutan. Takut tuan-tuan. Sebab apa takut? Sebab setengah tempat tuan-tuan, bila rumah dekat dengan sungai, air mudah naik. Ya. Air naik. Bila air naik melebihi paras ketinggian sungai, lalu banjir masuk dalam rumah. Jadi rumah kita nak tenggelam. Berlaku dalam kalangan mereka Allah Ta'ala uji dengan ketakutan. Sebab apa? Baru-baru ni dapat berita ke saya, di kampung saya beberapa hari ada tepuh tu,
di sekolah Terengganu lah. Kampung saya ada tak banjir lagi, tapi di sebelah kampung seberang banjir sebab dia letak ke sungai. Hari-hari masuk ulo. Allah. Masuk ulo kalau ulo lidi tau. Kalau ulo lidi kita ambil lighter tau. Kita teh pada 50 kan ulo. Tapi orang masuk dalam rumah bukan ulo lidi. Ulo osong. Kau jadi makan pada orang. Ya. Ulo yang sangat besar. Maksud dalam kalangan mereka dia takut pada ujian ni. Takut Allah sekalian. Kalau saya punya keadaan ini saya takut dulu. Maka ni ujian Allah Ta'ala uji ketakutan yang wajib. Kalau ulo tak pergi tuan sekalian, 2 minggu lepas dapat berita WhatsApp ke saya di kampung yang sama juga, boy masuk. Boy masuk pada dalam Allah. Takut. Ingat tu kenapa nampak macam kayu punya dah boy. Masuk kapal dalam rumah, ikut aktiviti dapur. Dan muka musim kini boy nak naik kok, masa musim tak banjir tak nak naik, tak dagat. Muka bakal ni maju kok kan. Jadi masa banjir ni nak lepak patah rumah, ni peluang ni nak jaga rumah orang buat baju konkret ni. Boy, buat agak cukup dalam itu. Ya, dijaga rumah orang. Banjir tu satu hal tu, my boy masuk dalam rumah ni bukan dia. No. Kita barangkali kita tak nampak. Tengok kampung saja tak cukup tuan sekalian. Kita tolong terlibat sikit dengan apa nama ni, misi membantu mangsa banjir. Baru kita rasa kesusahan tersebut. Kalau duduk tengok dalam TV, duduk tengok dalam gambar, boleh jadi tak rasa. Sebab manusia ni lagi tak rasa, ia tak akan sembuh. Duduk tengok video, nak video banjir. Memang kata kita tu kena kepada rumah kamu. Ni sudah dia naik banjir sampai ke pelepah mundur. Aku kita. Dah kena pada kita tak rasa apa. Jangan tunggu nak kena pada kita baru kita nak bertaubat pada Allah, baru kita nak mari kesedaran. Orang yang beriman pada Allah, dia tengok kesusahan yang berlaku pada saudara-saudara dia, maka di sana dia akan rasa tu, rasa sakit, rasa susah juga. Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Orang yang tak ambil berat urusan orang Islam orang lain, maka dia bukan dari kalangan mereka. Jadi ingat apa yang kita? Dia tengok ada orang mati kelapa kan. Budak kecil umur 2-3 tahun nak susu, mak beli susu. Yelah, mak beli susu umur tu juga. Yelah, tak makan, tak minum apa dalam hati kesejukan, mati kelaparan. Kita dengar, oh Ustaz, kesian sungguh. Gitu je lah. Mana sumbangan kita kepada perjuangan mereka? Tak ada. Asal sumbangan masih banyak kok, letak RM1 mau. RM1 nak beli temper lepas. Bukan kata salah beli RM1 kata sekalian. Tapi agak-agak dah kata sekalian. Kita sekali makan, kita siakat orang RM60. Sekeluarga makan RM100 lebih. Tak apa untuk perut kita. Tapi untuk perut orang lain, masa-masa banjir yang kesusahan, benda kita nak. Ya, mereka sangat memerlukan makanan, memerlukan benda-benda asas. Ya, lantai susu. Ni kok kita duduk baju kurung. Siapa pusat pagi tu pernah baju kurung. Ada seorang ustaz ni dia sertai misi bantu masa banjir. Dari jauh tu dia nampak orang kurang, macam orang kurang pakai. Pakai baju kurung 3-4 orang. Gigi kita tengok, jago misal. Dah orang ni pakai lagi ni, minta maaf tak, Koni jadi saya pakai. Mungkin banyak sangat baju kurung. Saya tu lapor, duk punya benar baju kurung hari tu. Tolong jangan banyak sangat baju kurung, nak pakai masa hujan baju kurung. Betul lah untuk orang kurang, ni buat sesuai kata. Dia sesuai, dia dah tahu lah orang kurang ni baju kurung ni buat stok rumah banyak, tunggu banjir je lah ni. Banjir kau ambil, banjir. Dan tak tahu pergi kamdal ni. You know. Jadi benda ni sebenarnya kita kena faham. Tanya dulu masyarakat, tanya dulu orang yang menyertai NGO misi banjir, benda yang diperlukan. Jangan ikut sedap otak kita nak pergi. Masa nak pergi baju kurung. Masa nak pergi apa nama ni lagi. Tak boleh. Bukan kata salah baju kurung. Tak, mesti ada setengah golongan yang memerlukan pakaian tersebut. Lalu tanya apa yang diperlukan sekarang. Sebab NGO tu dia dah tahu tempat dia nak pergi tu lagu mana keadaan. Tanya nak beli paper. Paper banyak dah, susu tak ada lagi, beli susu. Itu keadaan. Maka ni ujian daripada Allah. Mereka takut, mereka lapor.
diuji oleh Allah Ta'ala juga dengan kehilangan nyawa-nyawa kan, dengan jiwa-jiwa raga hilang, anak mati, ayah tergelar, hanya dibanjir, tinggal anak saja, mak ayah mati dah. Maka diuji oleh Allah Ta'ala dengan perkara seumpama ini. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan kerosakan tanam-tanaman yang diusahakan. Ya. Maka siapa yang bersabar dengan ujian ini, Allah Ta'ala bersyurga. Ingat baik. Mudah-mudahan sabar Allah Ta'ala aku dosa. Yang kedua, Allah bersyurga. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran sebagai janji Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menguji kamu, kata Allah. Pasti maknanya nak ke tak nak ke tak nak, Tuhan pasti uji. Uji dia dengan sesuatu yang menyebabkan kamu lapar. Allah akan uji kita dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kehilangan jiwa raga terkorban, amat banyak nyawa, dengan kerosakan harta benda. Allah uji juga dengan kerosakan tanah-tanaman, kebun-kebun yang kamu usahakan. Sebagaimana berlaku hari banjir, gitulah yang berlaku. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basyiris sabirin, dan kabarkanlah berita gembira bagi orang yang sabar, kerana Allah janji syurga terkasih. Tak adalah benda yang terbaik, hadiah daripada Allah, balasan daripada Allah, melainkan syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dalam kalangan mereka ada yang terdapat syurga Allah. Anak budak-budak sebelum balik umur 3-4 tahun mati kelaparan, kesejukan akibat terputus bekalan makanan waktu banjir, orang ni confirm syurga terkasih. Kita ni waktu tak kena banjir ni, orang duduk setarak dalam ekor ni, hidup dari suasana makan ni, kedai ni makan puak-puak ni, belum tentu dapat syurga Allah. Maka kita, kalau kita nak syurga Allah, tolonglah perjuangan mereka yang berada di masa balik tersebut sebagai bukti iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi alhamdulillah makin ataupun jais ya, majlis agama wilayah, majlis agama Islam di Islam telah pun mengumumkan bagi kita beri bantuan kepada masa banjir. Alhamdulillah ini satu sebenarnya baru. Ya. Jadi saya rasa cukuplah sekarang itu kuliah kita pada malam ini. Kita sakit kau dan Allah sekalian. Jadi minta maaf banyak terkasar bahasa seperti kata yang akhirnya itulah saya insya-Allah ya, saya akan umumkan sedikit sumbangan saya. Mana-mana tempat saya pergi, saya akan umumkan untuk sumbangan madrasah sekolah yang senang saya mengajar sekarang di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Darul Hijrah di Kampung Ketapang Cederi. Cederi alhamdulillah tidak banjir. Alhamdulillah, dan kita minta pada Allah supaya jangan ditenggelamkan madrasah ini. Sebab apa? Sebab susah sangat, kesian budak-budak tahfiz dan yatim yang kita selama ini didik dengan prasarana yang kita cari serba tak cukup lagi. Tiba-tiba kalau Allah Ta'ala uji kita dengan lagu tu, Allah Akbar, takut kita tak mampu nak tampung ujian tersebut. Kita tak mampu nak hadap ujian tersebut. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, mohon sumbangan ini siapa-siapa yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nak memilahkan hartanya fisabilillah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak bermain saham di akhirat. Saya nak cerita berkenaan sedekah, kelebihan infak fisabilillah pun boleh jadi tuan-tuan sekalian lebih arif daripada saya sendiri. Jadi bantuan ini sangat diperlukan untuk kita menyiapkan sebuah kompleks yang sangat besar. Ya. Yang kita letak nama dia Kompleks Darul Hijrah di Kampung Ketapang. Sekali ini kita telah naikkan 2 bangunan ya, untuk kita nak tampung kemasukan pelajar baru pada bulan Januari. Tak lama. 2 bangunan ini tak siap lagi, atap pun tak pasang lagi. Di kos yang diperlukan segera nak pasang atap. Kalau kos yang banyak yang sepenuhnya kompleks tersebut siap kompleks set, lebih kurang dalam anggaran 3 juta ringgit. Satu jumlah yang sangat besar. Cuma ni yang terdesak kita nak makanya sekali lebih kurang kita nak order atap metal deck. Yang telah pun kita order 2 minggu lepas. Cuma kos yang diperlukan ialah RM98,000. Kita pun RM100,000 lalu dah, kena lalu RM100,000 lebih kurang untuk menampung 2 atap bangunan tu. Satu untuk bangunan asrama, satu untuk bangunan kelas, satu lagi untuk bubur surat yang kita anggarkan nak pakai sebelum daripada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Jadi tuan-tuan yang berhasrat untuk menyumbang kelas fisabilillah ya, yang nak bermain saham dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah dia boleh sumbangkan sama-sama. Kos ingat tu RM100,000 bukan satu jumlah yang senang. Ya. Kalau mana ni boleh
hutang ibu tak betul. Minta maaf atas kasar bahasa tu. Dia kata ada masa dijumpa lagi. InsyaAllah saya setakat ni saya kata turun di Kuala Lumpur ni 2 minggu tak akhir setiap bulan. Mana start pada 18 sampailah akhir bulan saya itu. InsyaAllah semata-mata untuk mencari dana pembangunan sekolah ini. Sebab saya di sekolah itu ditugaskan menjadi unit perancang ekonomi. Maknanya nak cari dana untuk sekolah. Di samping saya mengajar di kota sana. Maknanya 2 minggu saya mengajar, 2 minggu cari dana bersama dengan para sahabat. Bukan saya seorang lama lagi. Dia yang kita turun ke tim kita untuk mencari dana ini. Jadi tuan-tuan puas sekalian yang berhajat untuk menerima, insya-Allah di sana Allah Taala balas akhirat. Saya tak mampu nak balas budi tuan-tuan sekalian. Saya mohon Allah Taala beri pada kita kebahagiaan, syurga, keampunan daripada Allah Taala sendiri, redha daripada Allah itu yang kita nak, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli